Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat berkumpul bagi meneruskan sesi pengajian kita, pembelajaran kita dalam suasana PKP ini. InsyaAllah untuk pelajar tahun 3 pada hari ini, insyaAllah kita akan meneruskan perbincangan pelajaran kita dalam buku Kafah di atas tajuk Fiqh Syahadah. Di atas tajuk Fiqh Syahadah, buku Kafah Fiqh Syahadah tahun 3. Dan para pelajar boleh membuka muka surat 20. Muka surat 20. Dan insyaAllah sama-sama kita membacanya di atas perkara yang disebut dalam muka surat 19 yang terdahulu. Kita belajar dahulu tentang Rasulullah adalah pemimpin. Tajuk beriman kepada Rasul dan Rasulullah adalah pemimpin. Rasulullah adalah pemimpin dalam keluarga, Rasulullah adalah pemimpin dalam masyarakat, dan Rasulullah adalah pemimpin dalam negara. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, dan pemimpin dalam negara? Baik, para pelajar boleh melihat pada muka surat 20 dan ikut sama-sama saya untuk membacanya. Baik, pemimpin dalam keluarga, yang pertama sekali suami yang bertanggungjawab. Maknanya sebagai seorang Rasul, baginda Rasulullah SAW juga adalah seorang suami kepada isteri-isterinya. Dan Rasulullah adalah seorang suami yang bertanggungjawab ke atas isteri-isterinya. Seorang suami yang tidak mengabaikan isteri-isterinya. Baik, yang kedua, pemimpin dalam keluarga ialah sebagai seorang bapa yang penyayang. Nabi seorang bapa yang penyayang, sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW. Yang ketiganya, Rasulullah SAW sentiasa, Rasulullah SAW ialah seorang anak yang memuliakan ibu bapanya. Walaupun dia pemimpin dalam keluarga, tetapi dia juga memuliakan ibu bapanya. Baik, yang keempatnya, pemimpin dalam keluarga contoh teladan dalam mendidik anak-anak. Rasulullah menunjuk contoh kepada kita bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya. Walaupun kebanyakan anak-anak Rasulullah SAW meninggal dalam usia yang muda, dalam usia yang kecil, namun begitu ada anak Rasulullah yang besar, yang dewasa, seperti Siti Fatimah. Baik, itu Rasulullah sebagai pemimpin dalam keluarga. Yang keduanya, Rasulullah sebagai pemimpin dalam masyarakat. Kalau kita sebagai pemimpin dalam masyarakat, maknanya kita perlu menjadi pemimpin yang menyatukan masyarakat. Yang keduanya, menjalinkan silaturahim dengan masyarakat. Maknanya pemimpin mesti mengikat silaturahim dengan masyarakat, dengan ahli masyarakat, bukan bermusuhan. Baik, yang ketiganya, pemimpin dalam masyarakat mestilah pemimpin yang ikhlas dan bertanggungjawab. Maknanya dia melaksanakan tanggungjawabnya dalam masyarakat, bukan ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, dan dia bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. Baik, yang keempatnya, pemimpin dalam masyarakat mestilah pemimpin yang bersifat terbuka, bersedia menerima pandangan dan cadangan orang lain, bukan nak menerima pandangan dan cadangan kita semata-mata. Mesti bersifat terbuka. Itu pemimpin dalam masyarakat. Itulah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Baik, yang ketiganya, pemimpin dalam negara. Rasulullah SAW adalah pemimpin dalam negara. Kalau sekiranya seseorang itu menjadi pemimpin dalam negara, mestilah mentadbir negara dengan adil. Itu asas yang pertama. Jadi pemimpin mesti adil. Jangan berat sebelah, ataupun jangan ada sifat kroni, maknanya kepentingan-kepentingan pada kumpulan ataupun keluarga tertentu. Tak. Itu bukan sifat adil. Baik, pemimpin dalam negara mestilah berpandangan jauh
Makna mesti ada wawasan. Dalam istilah bahasa kita sekarang ni mesti ada wawasan. Pemimpin mesti ada wawasan untuk memajukan negara, memajukan rakyat. Baik, pemimpin dalam negara mestilah menjalankan hubungan serantau. Maknanya mesti ada hubungan baik dengan negara-negara jiran yang lain, negara dunia yang lain. Jangan bermusuh-musuhan. Pemimpin dalam negara mestilah menjamin keamanan negara. Dia bersedia untuk menjaga keamanan negara. Itulah tugas yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi kewajipan kepada kita, sama ada kita ni pemimpin dalam keluarga, sama ada kita ni pemimpin dalam masyarakat, sama ada kita ni pemimpin dalam negara. Sebab itulah disebut di sini, contohilah akhlak Rasulullah SAW. Mana dia akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin? Kita hendaklah cekal dalam menghadapi dugaan. Orang yang menjadi pemimpin mesti bersedia menghadapi ujian dan dugaan. Kerana banyak kerenah masyarakat, dia mesti bersedia untuk menghadapi ujian. Yang keduanya, kita hendaklah tekun ketika melakukan sesuatu yang baik. Maknanya bersungguh-sungguh tekun melakukan kerja-kerja masyarakat. Yang ketiganya, akhlak Rasulullah, kita hendaklah wujudkan semangat perpaduan dan kasih sayang dalam diri. Dalam diri kita mesti ada sifat untuk menyatukan masyarakat, bukan memecah belahkan masyarakat, dan mesti ada sifat kasih sayang pada diri kita. Dan yang keempat yang disebut di sini, akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita contohi ialah sentiasa berfikiran positif. Maknanya sentiasa menunjukkan sesuatu yang baik, berfikir yang baik, tidak menolak sesuatu pemikiran-pemikiran yang boleh merosakkan hubungan antara satu sama lain, menimbulkan perasaan yang tidak baik antara satu sama lain. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita contohi. Baik, itulah di antara sifat-sifat sebagai seorang Rasul. Dan Rasul itu adalah pemimpin dalam keluarga, Rasul itu adalah pemimpin dalam masyarakat, dan Rasul itu adalah pemimpin dalam negara. Itulah apa yang perlu kita fahami di atas sifat kita beriman kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk para pelajar, saya minta supaya melaksanakan buat buku dalam buku Fiqh Syahadah ini, aktiviti 1 dan aktiviti 2. Muka surat 21 dan muka surat 22. Buat aktiviti 1 dan aktiviti 2 ni pada muka surat 21 dan 22 insya-Allah. Daripada apa yang kita pelajari berhubung dengan beriman kepada Rasul. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.